Okey Cikgu nak masuk yang ni. Okey, nampak tak? Jom kita semula ini yang ramalan cikgu ramalkan tahun ni. Bahagian A ya. Okey, jom kita semula Okey, kita semulalah. Ini soalan perisa yang cikgu ramal tahun ni bahagian A Okey, mungkin kat sekolah kamu pun ada juga cikgu kamu buat ramalan juga kan. Tapi bahagian A tahun lepas keluar amalan menabung. Kebaikan amalan menabung. Jadi untuk malam ni cikgu fokus pada bahagian A, iaitu berkaitan dengan kita semula itu soalan ramalan. Ramalan 2 tahun lepas. Yang perisa percubaan banyak ramalan kita semula mungkin tahun ni keluar Okey, grafik di bawah menunjukkan maklumat berkaitan kita semula. Berdasarkan maklumat tersebut, huraikan pendapat anda tentang kita semula. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan Okey nampak tak? Cikgu risau tu, nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak ni? Ya? Oh, tak nampak, susah pula. Okey, nampak ke tak nampak? Nampak Nampak? Kita semula kan? Ni yang bahagian ni. Okey, cikgu teruskan Kita semula. Sekejap. Okey, ini bahagian A format penulisan. Tema mendapati tema relevant yang jelas Jadi grafik dia bawah, soalan apa? Dia kata calon dikendaki menguraikan kebaikan-kebaikan kita semula Jadi untuk bahagian A ni, cikgu beritahu kamu Okey, bahagian A ni. Bahagian A ni kalau kamu tengok dekat situ, dia kata tulis tentang huraikan pendapat anda tentang kita semula. Jadi bila kata kita semula, kamu kena tengok kata kunci dia, mampu wujud. Mampu. Bila kata mampu, dapat maksudnya kebaikan atau kepentingan suasana kondisi di persekitaran sekolah. Maksudnya ialah kebaikan-kebaikan kita semula. Jadi kamu kena tengok kata kunci tu Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia ada apa? Dia ada botol, ni botol apa? Botol plastik ke botol kaca ke kan? Kemudian ada tin kan? Tin. Ini ada botol apa entah. Ini kotak-kotak kan? Ini semua contoh-contoh bahan kita semula Okey, kemudian harga terkini 2019. Ini maksudnya kita semula juga dapat meningkatkan pendapatan kepada pengusaha. Jadi masalah pelajar ialah masalah calon lah macam kamu kan. Cikgu Mazlan, saya nampak sini satu isi je. Betul satu isi. Tapi dekat sini, kamu boleh nyatakan isi. Apa dia? Kita semula juga dapat meningkatkan pendapatan. Ataupun kita semula juga boleh meningkatkan peluang pekerjaan. Itu tak ada kat sini Jadi untuk pelajar-pelajar yang ada masalah atau cek isi, kamu ambil satu isi kat sini. Okey. Kemudian isi yang kedua, kamu kena kaitkan daripada contoh-contoh dekat sini dah jadikan isi Okey. Jadi kat sini ada satu isi. Sebaik-baiknya untuk bahagian A kamu kena nyatakan 2 isi. Bukan satu isi dua isi. Okey. Ini pemakahan dia. Pemakahan dia. Okey. Grafik di bawah menunjukkan maklumat berkaitan kita semula. Berdasarkan maklumat tersebut, uraikan pendapat anda tentang kita semula. Jadi kita semula ni apa? Maksud kita semula maksudnya kita recycle lah. Kita barang lama jadikan barang baru. Maksud barang lama kita tak buang, kita semula jadikan apa? Contohnya botol-botol kan. Botol-botol kita jadikan sebagai apa? Menara Kuala Lumpur ke kan. Contohnya dia macam bekas ke macam-macam lah. Tu kita semula Calon ditindaki menguraikan kebaikan-kebaikan kita semula. Okey. Calon ditindaki menjawab berdasarkan maklumat diberikan seperti di bawah. Bahan 1, memberi peluang pekerjaan atau menjana pendapatan. Itu cikgu cakap tadi kan, menjana pendapatan atau memberikan peluang pekerjaan bahan 1.
Bahan dua, ni contoh-contoh bahan kertas semula. Contohnya botol plastik, tin-tin minuman, ya. Lepas tu kotak-kotak, kertas macam-macam lah. Ya, bahan tiga, intuisi dia mewujudkan suasana kondusif di persekitaran. Bahan satu ni, dia tunjuk dia punya apa? Data-data ya, peningkatan. Jadi menjana peluang pekerjaan. Okey. Bahan dua, contoh-contoh. Bahan tiga, mewujudkan suasana kondusif di persekitaran. Sekiranya calon menguraikan langkah-langkah menggalakkan kita semula. Langkah-langkah lah. Ni masalah calon kan. Dia Cikgu Maslan, dia bukan, saya tak tahulah, saya ingat langkah-langkah kot dekat kita semula. Sepatutnya kebaikan. Maksudnya maksimum peringkat memuaskan. Peringkat memuaskan maksudnya paling tinggi maka kamu 20. Daripada 15 sampai 20. Jadi untuk bahagian E, dari segi skema pemakan dia, okey, dia cemerlang, lepas tu kepujian. Lepas tu memuaskan. Jadi maksudnya kalau peringkat memuaskan, makanya ialah antara 15 hingga 20. Biasanya calon yang tak urai dengan baik, cikgu bagi setakat 16 saja, 16/30. Tapi calon tu diurai dengan baik. Tapi dia nyata langkah-langkah. Cikgu bagi dah 20. Okey. Sekiranya calon tidak menyentuh semua bahan, tak sentuh semua bahan. Maksimum peringkat kepujian. Ni contoh macam ni kan. Cikgu Mazlan, saya ada soalan sport. Soalan sport saya keluar. Saya tak ambil semua bahan. Kita apa? Antara kebaikan kita semula dapat meningkatkan imej negara. Tak ada dalam tak ada. Kedua, antara kebaikan kita semula juga dapat membantu mengatasi masalah alam sekitar. Tak ada kat situ kan? Budak tu dengan baik. Buat 200 patah perkataan. Cikgu bagi markah berapa? 25/30. Okey tak? Okey, cikgu rasa budak tu ni budak yang bijak. Budak yang paling bijak ialah budak yang menggunakan segala yang ada. Contohnya kalau katakan dia soalan ramalan tu keluar, dia ambillah soalan ramalan. Ini tak. Cikgu, saya nak ambil juga soalan kat situ. Contohnya melestarikan alam sekitar. Melestarikan alam sekitar apa ya? Dia tak tahu melestarikan alam sekitar, dia buat juga. Habislah. Cikgu bagi makan 15. Itu maksudnya daripada kamu dapat 15, baik ambillah soalan bocor. Dapatlah 25. Itu budak yang bijak. Ya. Okey, calon yang menulis melebihi 210. Sepatutnya 200 kan. Kamu buat sampai 215. Maksimum peringkat kepujian. Ni pun budak bijak juga. Bagi cikgu bijak kan. Dia urai, satu isi sampai kata sepatutnya 5 ayat. Dia buat 7 ayat. Isi kedua 7 ayat. Panjang 215. 2 isi sebab 215. Ayat baik. Kan? Tapi 215 dapatlah markah 25. Kepujian. Tapi kalau kamu buat satu isi 4 ayat. 4 ayat. Isi contoh huraian penegas. Isi contoh huraian penegas. Cikgu bagi markah 17, 18. Kenapa? Sebab huraian dia tak begitu jelas. Idea umum. Okey, jadi cikgu minta kalau kamu betul-betul nak cemerlang, buatlah jangan lebih 200 patah perkataan. Bahasa tinggi, 2 isi sahaja. 2 isi sahaja. Dapatlah markah 27/30. Okey, tengok ni soalan amalan Johor ni. Ini soalan amalan, ini soalan sport. Ini berkaitan dengan apa tu? Artikel dan grafik menunjukkan maklumat berkaitan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar. Inilah. Okey. Ni. Okey, dia tu langkah-langkah menangani pencemaran. Kat situ ada 3 isi. Untuk Johor pula, ni Johor soalan negeri Johor, soalan sport negeri Johor. Langkah-langkah menangani pencemaran. Ni soalan sport, bukan soalan PC percubaan yang cikgu petik tahun 2021. Bukan 2022, bukan 2023 2021, 2022 ya 2021 lah. 2021. Okey. Ini soalan negeri Johor. Mungkin dia akan keluar 2023.
Berkaitan dengan pencemaran Anda merupakan ahli jawatankuasa penduduk di kawasan tempat tinggal yang terdedah dengan isu pencemaran. Sebagai ahli jawatankuasa yang bertanggungjawab, tulis putus surat pada pihak kuasa tempatan berkaitan rangka mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Okey. Manalah budak ni Pula. Okey Dengar tak? Okey, dengar. Okey. Okey, langkah-langkah menangani pencemaran Jadi kasi ada 3 langkah. Pertama, setiap kilang diwajibkan memasang alat kawalan pelepasan bahan cemar. Yang kedua, kerajaan menubuhkan jawatankuasa tetap alam sekitar bagi memantau isu pencemaran. Yang ketiga, pemindahan kilang yang berisiko tinggi. Okey, sini ialah surat rasmi. Surat kiriman rasmi Okey, jadi untuk maklumat kamu, untuk soalan perpisahan SPM, kemungkinan keluar surat kiriman rasmi. Jadi kalau surat kiriman rasmi, kamu kena tahulah format dia kan. Format cikgu tak nak bincang pasal surat kiriman rasmi, cikgu hanya bincang soalan Jadi kalau katakan dalam perpisahan, cikgu masalah ada budak itu saya bagi cikgu bagi ceramah. Dia cikgu masalah, contohnya saya tak buat soalan kami, saya tak tahu. Cikgu sebab akan ngaji dia pendapat. Perpisahan akan baca macam biasa. Macam biasa, tapi impatient turun sikit lah. Impatient rendah. Sebab dia kata surat kiriman rasmi. Kamu buat kalau jadi pendapat. Mungkin peringkat kepujian saja, bukan peringkat jumlah, peringkat kepujian je dia turun sikit markah dia. Okey, pertama isi pertama, kilang diwajibkan masang alat kawalan pelepasan bahan cemar. Ini macam tadi dah cikgu cakap Cikgu, saya isi ini saya tak kerti nak urai lah. Yang kedua, kerajaan merupakan jawatankuasa tetap alam sekitar. Ini pun saya tak tahu nak urai lah cikgu. Saya ni memang kurang membaca. Ini pula pemindahan kilang. Ni lagi saya tak tahu urai. Tapi pernah buat urai apa? Cikgu, saya ada soalan sport cikgu. Saya buat soalan yang saya buat. Saya ramal, keluar. Kalau kamu menangani pencemaran, contohnya kerajaan mengadakan kempen. Boleh, tak ada masalah. Isi kedua ialah pihak berkuasa hendak menguatkuasakan undang. Boleh. Itu budak bijak. Jadi kamu nyatakan yang senang. Kerajaan mengadakan kempen kesedaran. Isi kedua, pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang, nyatakan contoh, apa contoh dia, apa contoh kempen, contoh apa contoh. Sebagai contohnya, kempen apa? Kempen apa? Melalui pameran, ceramah, bergerak dan sebagainya. Itu kempen lah. Membuat kempen di bidang masa, ataupun di bandar-bandar besar, contoh kempen. Nyatakan lepas kempen contoh bagi titik wayan. Hal ini terjadi demikian kerana kempen tersebut dapat menyedarkan masyarakat kota atau warga kota tentang perlunya mereka menjaga alam sekitar. Apa kesannya? Kesannya masalah pencemaran dapat dikurangkan hingga ke peringkat akar umbi. Nampak? Bahasa kamu kena tinggi sikit, tinggi kan? Itu budak bijak lepas tu jelaslah. Okey, kempen yang dijalankan oleh pihak kerajaan membawa 1001 maslahat kepada nusa dan ibu pertiwi. Bahasa tinggi. Walaupun kamu tak ambil bahan dekat situ, tapi kamu guna
soalan bocor, soalan spot, guna bahasa tinggi. Cikgu bagi ke pujian atas iaitu 25/30 ya. Okey. Ni dah. Ni patut pencemaran. Ni ada bahan satu, ni contohlah. Dia ada bahan satu, lepas tu ada bahan dua. Ni kamu kena hati-hati sikit ya. Bahan dua ni, pencemaran apa yang paling tinggi? Nampak yang paling tinggi ni? Apa ni? Pencemaran air. Pencemaran air 45%. Okey. Udara 32%. Air pasal sungai kan? Orang buang sampah dalam sungai, kilang-kilang buang sampah dalam sungai. Itu pencemaran air. Okey, udara nombor 2. Udara. Udara kilang-kilang lah. Kilang-kilang melepaskan gas beracun. Kan? Dia punya udara kan? Okey, kemudian yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran tanah juga berlaku okey, contohnya orang apa? Tanam sampah. Buang sampah, tanam sampah dalam tanah. Pencemaran tanah, aliran air bawah tanah tak bersih dan sebagainya. Belas sekali pencemaran bunyi. Bunyi ni kenderaan. Kenderaan kan? Itu Jadi masa kamu nyatakan contoh, pencemaran yang paling tinggi lah pencemaran air iaitu 45%. Okey, diikuti dengan pencemaran udara. Nyatakan contoh tu dalam kamu isi kan? Okey, bagus. Okey, kamu tengok pula soalan negeri Perak. Ni negeri Perak. Soalan ramalan negeri Perak tahun 2021. 2022. Ini tahun 2022. Ini soalan ramalan tahun 2022 lah. Silap cikgu. Yang kamu tengok ya soalan ramalan tahun 2022. 2023 belum lagi keluar. Mungkin 2022 ni keluar tahun 2023. Sebab ramalan ni berdasarkan isu tahun 2021. Kamu kena faham Okey, ini ialah hari keusahawanan. Hari keusahawanan kamu tengok situ. SMK Putra Puteri. Tayangan filem, pameran kesihatan, gerai makanan, gerai pakaian. Ni hari keusahawanan Anjuran kelab keusahawanan, semua warga sekolah diundang. Okey, tarikhnya pada 19 September. Okey, kemudian 8 pagi hingga 3 petang, perkarangan sekolah, kupon boleh dibeli daripada guru kelas atau urus setia penganjur. Okey, tengok soalan. Hari keusahawanan dapat bantu murid atau pelajar. Nampak? Dapat. Maksudnya lah kebaikan menganjurkan hari keusahawanan. Jadi maksudnya, kalau kamu nampak perkataan dapat atau mampu, maksudnya ialah kebaikan. Tapi kalau katakan ada budak Cikgu Mazlan, saya tak tahulah, saya ingat langkah-langkah lah. Dapatlah kebaikan memuaskan. Okey, apa isi dia? Kebaikannya membantu murid atau pelajar mendayakan kemahiran inovasi dalam kehidupan sebagai usahawan berjaya pada masa depan. Itu ialah isi yang pertama. Tengok pula ada isi lagi. Tengok dia punya pantun. Enak penganan dibuat hidangan, dimakan bersama seisi keluarga. Hari keusahawanan sekolah adakan menyuruh kerjasama sesama warga. Jadi isi kedua ialah kebaikan. Itu apa? Ini dia. Ni letak gerak ni. Menyuruh kerjasama sesama warga. Itu kebaikan. Kebaikan dan keusahawanan. Jadi kasi ada dua isi kan? Ada dua isi. Okey. Jadi kamu kena urailah. Isi pertama. Bagaimana hari keusahawanan ini memudahikan kemahiran inovasi dalam kehidupan sebagai usahawan berjaya. Usahawan berjaya pada masa depan. Jadi maksudnya pelajar-pelajar akan membuka banyak gerai. Contohnya gerai burger, gerai apa lagi? Rojak buah, gerai apa? Ada jual nasi lemak lah, ada jual apa? Ada jual makanan-makanan yang budak suka makan kan. Sandwich pun ada. Kadang-kadang roti canai pun ada. Budak suka makan yang makanan yang inilah fast food kan. Sebenarnya fast food ni tak boleh tapi usahawan kadang-kadang dijual juga. Macam sekolah cikgu pun ada jual juga fast food. Lepas tu tak boleh kan. Jual juga, tak apalah sehari je. Jual juga sebab budak tak beli kan. Dia suka makan kentang goreng kan. Burger sebab tu tak boleh jual kat sekolah. Tapi ke sana boleh jual. Macam-macam gerai. Jadi melalui hari usahawanan ni sebenarnya bukan untuk menjana keuntungan. Nak menerbitkan minat berniaga dalam kalangan pelajar. Itu objektif dia. Yang kedua, objektif dia ialah untuk menarik minat
budak bekerja pun dalam bidang perniagaan. Okey, kemudian memupuk semangat kerjasama atau semangat perpaduan. Ya, okey, ini hari keusahawanan. Jadi maksudnya, cikgu bagi contoh, cikgu ulas satu isi, kebaikannya, hari keusahawanan sekolah menyubur semangat kerjasama sama warga. Jadi bila kamu isi, ingat macam biasa, kena nyatakan 5 ayat. Okey, pada hemat saya, antara kebaikan menganjurkan hari keusahawanan ialah kita dapat menyubur semangat kerjasama sesama warga. Sebagai contohnya, semua murid tanpa mengira bangsa dan agama akan saling bekerjasama ba'au dengan tebing semasa apa? Semasa menjual pelbagai jenis makanan di gerai masing-masing. Okey. Dan kesannya semangat perpaduan akan terbentuk dalam sanubari mereka. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka saling menegur rakan sebaya yang berbeza kelas. Jelaslah hari keusahawanan dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum. Dapat 5 ayat. 5 ayat kan? Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan, ayat penegas. Jadi bila kamu tak kisah, bagi cikgu tak kisah kamu nak nyatakan ayat topik, lepas tu tiba-tiba kamu masukkan ayat ayat contoh, lepas tu tiba ayat kesan, lepas tu ayat huraian, lepas tu ayat penelitian. Jadi cikgu ular kan? Boleh, tak ada masalah. Bagaimana kamu ular tak ada masalah. Tapi mesti ada 5 ayat. Mesti ada ayat topik iaitu ayat isi. Mesti ada ayat huraian. Wajib ada. Mesti ada ayat contoh. Contoh mesti ada. Jangan terletak contoh Kalau kamu terletak contoh, olahan kamu longgar. Contoh mesti letak. Contoh mesti letak. Kemudian kamu ambil lah contoh dekat sini kan. Ambil saja kat sini. Contoh tayangan filem lah, gerai makanan dan minuman lah, gerai pakaian lah, sebagai contohnya terdapat pelbagai gerai, antaranya gerai pakaian, gerai makanan dan minuman, pameran kesihatan dan tayangan filem. Contoh ambil kat sini. Cantik. Kan? Boleh boleh okey, faham Faham betul. Okey. Kita tengok ni pula. Ini soalan amalan seterusnya. Okey, inilah berkaitan dengan pencemaran plastik. Ini soalan ramalan Ini soalan ramalan yang juga ambil daripada negeri yang tak kira Perak ke Kelantan ni. Tadi negeri apa? Johor kan. Okey. Soalan ramalan kempen hentikan pencemaran plastik. Ini tu. Kalau kata keluar, inilah gambar dia. Pasal plastik Jadi sebenarnya kalau kamu tengok dekat sini, dia tengok kesan apa? Dia punya kata kunci dia nampak kesan. Kempen hentikan pencemaran plastik. Kesan pada alam sekitar. Kat sini pula dalam surat khabar Sina lah. Surat khabar Sina, plastik ancaman serius kepada alam sekitar. Dia plastik lah. Dia tengah ni dia ada. Ni dalam surat khabar dalam surat khabar. 300 juta tan sisa pepejal setiap tahun. Nampak? Kemudian ini semua contoh-contoh lah. Boleh ambil masuk dalam bahagian isi Lepas tu plastik mengambil masa 100 hingga 500 tahun untuk untuk lupus lupus secara semula jadi. Bayangkan. Itu sebab sekarang ni orang tak guna plastik Kalau plastik ni kalau guna dia tak mudah lerai dia tak macam kita pakai pakai kertas kan. Kertas dia lerai. Buang kertas lama dia lerai kan. Tapi plastik tak lerai. Kemudian kat sini pula, ini menyebabkan plastik sering dianggap sebagai makanan oleh haiwan, ternakan dan ikan. Okey, jadi plastik pula
bila dia buang dalam sungai, ikan nak makan. Ikan makan plastik. Tapi dalam perut tu ada plastik ya. Dalam makanan binatang tu, haiwan tu, ikan tu ada plastik. Ya. Sekiranya dibuang merata-rata, ya, berpotensi halang aliran longkang. Halang aliran air, terutamanya di dalam longkang, dan menyebabkan banjir kilat berlaku. Yelah macam orang buang plastik kan. Salah satu punca banjir kilat berlaku sebab apa? Sebab longkang tersumbat. Kenapa longkang tersumbat? Longkang tersumbat bukan pasal tanah tau. Tanah dia kalau lama dia hancur. Plastik tau. Plastik, orang buang plastik dalam longkang, dalam sungai, dalam parit. Dia menghalang sebab plastik ni tak lerai. Kecuali kalau kita bakar. Kalau kita bakar, barulah dia tu kan. Tapi plastik biasanya orang buang. Kan? Dia akan buang plastik. Jadi sekarang kempen. Kempen hentikan pencemaran plastik. Itu ialah antara langkah yang lancar LPIK kajian ialah mengadakan kempen hentikan pencemaran plastik. Okey. Kesannya kepada alam sekitar, ada kesan. Ini banyak kesan kat sini. Ada kesan. Jadi kamu nyatakan, uraikan langkah-langkah mengatasi kesan pencemaran plastik. Iaitu pertama ialah mengadakan kempen. Kedua, nyata isi lain. Contohlah kan buat plastik ni dia membawa kesan kepada alam sekitar ya. Ni soalan ni biasa budak-budak kalau cikgu hari tu cikgu bagi soalan budak tak boleh jawab. Cikgu saya confuse. Gambar banyak kan dia confuse ya. Ini contohlah. Contoh cara menjawab karangan bahagian A 3 belas. Ini pun soalan sport, soalan ramalan yang cikgu ramalkan. Pembelajaran. Ini ialah kelebihan dan kekurangan pembelajaran serentak salian. Ini ialah ramalan cikgu sport tahun 2023. Nampak? Tengok dia punya pengenalan dia. Dewasa ini, penyebaran virus COVID-19 yang bermula sejak tahun 2019 telah mengakibatkan seluruh pelosok dunia dilanda situasi pandemik. Oleh itu, pembelajaran secara atas talian merupakan platform terbaik dan memerlukan para pengajar dan pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain melalui platform-platform seperti Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Persoalannya, apakah kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara atas talian di Malaysia? Ini ialah pengenalan. Tengok isi pertama. Jadi pengenalan ni ialah apa? 58 patah perkataan ada berapa ayat? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ada 3 ayat. Cikgu ulang lagi sekali mana tu pokok kamu nak nak menghayatinya, nanti keluar senang Dewasa ini penyebaran virus COVID-19 yang bermula sejak tahun 2019 telah mengakibatkan seluruh pelosok dunia dilanda situasi pandemik. Jadi kamu kaitkan dengan apa COVID-19 itu sebab ada pembelajaran secara atas talian kan. Ayat kedua. Oleh itu pembelajaran secara atas talian merupakan platform terbaik dan memerlukan para pengajar dan pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain melalui platform-platform. Kena nyata platform lah. Platform apa? Ni kamu kena nyatakan dalam ayat pengenalan ni. Platform seperti Skype, Google Meet. Macam malam ni kita buat Google Meet. Microsoft Teams, Zoom boleh, WhatsApp pun boleh. Contoh kalau cikgu masa ni kan, masa PKP dulu kan. Ada yang nak buat cikgu Mazlan. Rumah saya tak ada laptop lah cikgu. Cikgu pakai WhatsApp je lah. Dalam talian WhatsApp. Cikgu tekan WhatsApp. Cikgu share kat budak-budak maklumat tu. Boleh juga. Sebab bukan semua pelajar yang ada laptop. Macam anak murid cikgu yang miskin-miskin tu, dia tak ada laptop, dia guna handset aja. Ada tengok muka cikgu. Boleh lah. Terima kasih Cikgu Mazlan. Boleh juga kan pakai WhatsApp. Share maklumat Persoalannya, apakah kelebihan-kelebihan dan kekurangan
pembelajaran secara. Jadi maksudnya pembelajaran secara talian dia ada kelebihan dan dia juga ada kekurangannya. Okey. Okey, sekarang cikgu tengok pada isi pertama. Tengok isi pertama. Macam mana cikgu olah ya. Dengan adanya, dengan ada nampak ayat topik, ayat huraian capai contoh, kemudian ayat huraian lanjut, last sekali ayat penegas, ya. Nampak? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dengan adanya pembelajaran secara atas talian, para pelajar dapat menggunakan masa senggang. Senggang apa? Masa lapang, ya. Dan menjalani aktiviti pembelajaran dalam keadaan yang selesa dan fleksibel. Nampak? Masa cikgu tinggi kan? Yang keadaan selesa dan fleksibel. Nampak ayat dia panjang kan? Tapi cantiklah ayat dia kan? Okey. Hak ini kerana? Kalau nak cantik, hal ini dikatakan demikian kerana. Itu lagi cantik. Sepatutnya hal ini dikatakan. Tapi kadang-kadang pelajar, cikgu, hal ini dikatakan, saya dia blur lah cikgu Mazlan. Otak saya blur. Kalau hal ini kerana boleh. Buatlah hal ini kerana. Tak apalah. Tapi dalam perpisahan sebenar, kena tulis hal ini dikatakan demikian kerana. Pelajar hanya memerlukan alat mudah alih seperti telefon bimbit dan komputer riba yang mempunyai sambungan internet untuk belajar. Okey. Kemudian, yang seterusnya, pelajar juga boleh menghabiskan bahan pembelajaran mengikut kesesuaian masa dan waktu belajar untuk pembelajaran mereka. Jelaslah masa sehingga mereka dapat digunakan dengan baik. Okey, masa senggang. Nampak tu? Sip pertama kan? Menggunakan masa senggang. Nampak? Ayat penegas, masa senggang juga. Ya? Okey. 66 patah perkataan. Okey, tengok pula isi kedua. Nama begitu. Maksudnya satu isi kebaikan, satu isi keburukan. Lepas dia tanya kan kebaikan dan keburukan kan? Jadi maksudnya kamu kena ada satu isi kebaikan dan satu isi keburukan. 2 isi sahaja ya. Nama begitu, kekurangan pembelajaran secara atas talian adalah masalah data internet. Ini keburukan dia. Masalah apa? Data internet. Why kenapa? Hal ini kerana internet merupakan keperluan utama kepada pelajar untuk menyertai pembelajaran secara atas talian. Betul lah. Contohnya kalau kamu nak belajar, data kamu tak cukup. Kan? Dah lama tiba-tiba makin slow kan. Bila masuk Google Meet pun tak dapat masuk Google Meet sebab internet dah makin slow. Ni contohnya kalau budak yang duduk dekat luar bandar lagi teruk lah. Ya? Okey, masalah rangkaian internet, yang perlahan. Yang perlahan yang dipengaruhi oleh faktor seperti hujan, berada di kawasan-kawasan pedalaman dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk membeli data internet merupakan masalah-masalah pembelajaran secara atas talian. Ayat penegas, tuntasnya masalah data internet telah menjejaskan kebolehsampaian maklumat kepada pelajar. 65 patah perkataan. Jadi maksudnya kalau katakan dalam perisa keluar kamu guna ayat cikgu cantik, memang kamu dapat markah berapa? 30 per 30 markah penuh. Sebab yang mulanya permisi kertas. Kan? Jadi kamu ambil lah kan. Kamu tangkap gambar pun tak apa, cikgu tak marah. Guna kamera kamu tangkap gambar. Tak ada masalah ya. Cikgu lah nanti sekali kita ada pelajar baru masuk. Nama begitu ataupun sebaliknya, kekurangan pembelajaran secara atas talian adalah masalah data internet. Hal ini kerana internet merupakan keperluan, internet merupakan keperluan utama kepada pelajar untuk menyertai pembelajaran secara atas talian. Masalah rangkaian internet yang perlahan yang dipengaruhi oleh faktor seperti hujan, berada di kawasan-kawasan pedalaman dan juga tidak mempunyai kemampuan, tidak miskin kan, untuk membeli data internet merupakan masalah-masalah pembelajaran secara atas talian. Jadi ayat penegas, tuntasnya masalah data internet telah menjejaskan kebolehsampaian maklumat
kepada pelajar ya. Puisi tau. Ni set pertama. Set pertama. Kau boleh tangkap gambar, bagi budak yang masuk boleh tangkap gambar. Ni pengenalan, ajar. Ni pengenalan dia. Tangkap gambar cepat. Dah tangkap gambar dah? Dah. Cikgu, tak nampak. Ha? Tak nampak cikgu. Ha? Apa ni? Saya nampak bahagian A morfologi yang tu je. Ni nampak? Tak. Ni tak nampak? Ni nampak? Ni nampak? Tak cikgu, saya nampak bahan sokongan pembelajaran kendiri Bahasa Melayu kertas 2. Sekejap. Kamu tak cakap tadi. Saya baru masuk cikgu. Cakap je lah. Ya Allah. Mana tadi dah? Sekejap. Lain kali cakap. Tak kisah. Dia kadang